A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Abang Juri. Hari ini saya akan membentangkan sistem pendidikan di Singapura ataupun sistem pendidikan di Singapura. Yang dihormati pensyarah kita Syed Lamsah bin Syed Chia, mengajar pendidikan global dan antarabangsa ECS 2163. Baiklah, ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang. Yang pertama adalah Muhammad Helmi bin Abdul Rauf, kad matrik 421-300-3321. Seterusnya adalah saya Muhammad Nur Syafiq bin Abang Juri, kad matrik 421-300-2391. Ahli kumpulan yang ketiga ialah Afiq Safiuddin bin Ilyas, memegang kad matrik 421-300-4871. Dan akhir sekali Muhammad Iqmal Hakim bin Syamsuddin, 421-300-4861. Baiklah, sistem pendidikan di Singapura. Sekolah rendah mengajar 4 mata pelajaran teras iaitu bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga bahasa ibunda iaitu Mandarin, Melayu dan Tamil. Ia juga diperiksa dalam bahasa Inggeris kecuali bahasa ibunda. Baik, pelbagai subjek yang ditawarkan di sekolah menengah termasuk bahasa Inggeris, bahasa ibunda, geografi, sejarah, matematik asas, matematik tambahan, kimia, fizik, biologi, bahasa Perancis dan juga bahasa Jepun. Baiklah, di Singapura terdapat 5 politeknik. Yang pertama adalah Politeknik Singapura, yang kedua adalah Politeknik Nge-En, yang ketiga adalah Politeknik Temasek, dan yang keempat Politeknik Nanyang, dan kelima dan akhir sekali adalah Politeknik Republik. Baiklah, di sekolah menengah, pada akhirnya, sebelum menamatkan sekolah menengah, pelajar akan mengambil peperiksaan Singapura Cambridge GCE O Level. Baiklah, di Singapura juga terdapat 5 buah universiti awam. Yang pertama adalah Universiti Kebangsaan Singapura, Universiti Teknologi Nanyang, Universiti Pengurusan Singapura, Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura dan akhir sekali adalah Institut Teknologi Singapura. Baiklah, ia juga disampaikan, pembelajaran disampaikan oleh para ulama yang berasal dari negeri lain di Asia Tenggara atau dari negara Asia Barat dan dari benua kecil India. Pendidikan Islam di Singapura akan disampaikan oleh warga yang berasal daripada luar negara iaitu Asia Tenggara, Asia Barat dan juga benua kecil India. Seterusnya pada tahun 2002, Yayasan Mendaki diselaraskan dan memberi tumpuan kepada 4 bidang utama iaitu pendidikan, belia, keluarga dan juga pekerjaan. MUIS juga telah membentuk kurikulum pendidikan Islam yang tersendiri yang disebut sebagai Singapore Islamic Education System ataupun singkatannya SIES. CIES. Sistem pendidikan Islam di Singapura. Sistem pendidikan Islam di Singapura terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah pendidikan separuh masa, yang kedua adalah pendidikan sepenuh masa dan akhir sekali adalah pendidikan pengajian Islam awam. Baiklah, kita lihat yang pertama, pendidikan separuh masa. Baik, program pendidikan Islam berbentuk separuh masa dilaksanakan di masjid-masjid dan di sekolah agama swasta iaitu Private Islamic Religious School. Ia juga dilaksanakan separuh masa hanya pada hujung minggu. Bermaksud untuk pendidikan Islam separuh masa ni ia dilaksanakan di masjid-masjid lah ataupun sekolah swasta. Ia juga hanya dibuat ataupun kelas hanya dibuat pada hujung minggu. Seterusnya pendidikan Islam sepenuh masa ia dilaksanakan di sekolah ataupun madrasah secara formal. Sama seperti negara kita lah, Malaysia. Madrasah ini memperkenalkan sistem pendidikan Islam dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikendalikan oleh alim ulama atau masjid. Model yang diperkenalkan ataupun pembelajaran, sistem pembelajaran hanya sesuai untuk sasaran mereka sahaja. Ia juga menubuhkan kelas tuition
kindergarten, preschool dan childcare untuk memastikan kanak-kanak Islam mendapat pendidikan Islam yang sewajarnya. Bermaksud untuk pendidikan Islam sepenuh masa ni sama seperti negara kita lah. Pada usia muda dia hanya akan mengajar pendidikan yang sewajarnya. Di masjid juga ada juga mengajar benda ni. Disampaikan oleh alim ulama. Seterusnya adalah pengajian Islam, iaitu pengajian Islam secara awam. Baiklah. Pengajian Islam secara awam dijalankan untuk masyarakat pada hujung minggu. Ia mengajar kelas fardu ain, kelas bahasa Arab, kelas untuk muslimah, kelas haji dan umrah dan juga kelas Al-Quran. Untuk bermaksudnya, untuk orang yang kebanyakannya orang yang mempelajari Islam untuk awam ni adalah orang yang telah dewasa lah. Orang yang dah mungkin dah berkeluarga ataupun orang yang tak mampu boleh datang untuk pengajian Islam secara awam ni. Tapi pendidikannya ataupun pembelajaran hanya berlaku pada hujung minggu. Antara kelasnya yang seperti saya sebutkan tadilah, fardu ain, bahasa Arab, kelas untuk muslimah, haji dan umrah dan juga Al-Quran. Baiklah, yang seterusnya. Maafkan saya. Seterusnya, struktur pentadbiran pendidikan di Singapura. Baiklah, Menteri Pendidikan dibantu oleh Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Tetap Pengarah Pendidikan yang menyelaras semua aspek peringkat rendah dan juga menengah. Seterusnya, Setiausaha tetap dibantu oleh 5 pengarah. Yang pertama, pentadbiran, perkhidmatan pendidikan, penyelidikan, ujian perancangan, sekolah dan juga kaki tangan. Kita ke slide yang seterusnya. Sistem pendidikan kurikulum sekolah rendah di Singapura. Baiklah, sekolah rendah seorang kanak-kanak di Singapura menjalani pendidikan asas selama 6 tahun. Ia terdiri daripada 4 tahun pertama peringkat rendah, iaitu sekolah rendah darjah 1 hingga 4, dan peringkat orientasi tahun kedua iaitu sekolah rendah darjah 5 hingga 6. Seperti untuk negara kita pula, Malaysia, untuk peringkat bawah darjah 1 hingga darjah 3. Untuk peringkat seterusnya ataupun peringkat atas, darjah 4 hingga darjah 6. Tetapi untuk Singapura pula 1 hingga 4, 1 hingga 4. Untuk atas 5 hingga 6. Seterusnya adalah pada peringkat rendah, kurikulum teras terdiri daripada pengajaran bahasa Inggeris, vernacular dan juga matematik. Bukan itu sahaja, ada juga mata pelajaran tambahan seperti muzik, seni dan kraf, pendidikan jasmani dan pembelajaran sosial. Untuk sains pula, ia telah diajar pada darjah 3 sekolah rendah. Seterusnya, untuk memaksimumkan potensi mereka, pelajar dibimbing mengikut kemampuan pembelajaran mereka sebelum menguasai peringkat orientasi. Pada akhir darjah 6, pelajar mengambil peperiksaan tamat sekolah rendah. Bermaksud, sebelum pelajar-pelajar ni masuk ke sekolah menengah, melangkah ke peringkat yang seterusnya, pelajar akan ditapis dululah. Ditapis pada peringkat rendah, iaitu darjah 1 hingga 4. Sama ada layak untuk ke peringkat 5, 6. Kalau mereka layak, mereka akan mengambil peperiksaan tamat sekolah rendah. Kurikulum sekolah rendah di Singapura telah digunakan sebagai model antarabangsa, terutamanya kaedah pengajaran matematik. Pelajar asing dari mana-mana negara diterima masuk ke sekolah rendah mengikut kekosongan jawatan. Seterusnya, fakta menarik tentang negara Singapura. Okey, yang pertama adalah menjadikan pembelajaran lebih seronok dan bermakna bagi anak-anak. Yang kedua adalah meningkatkan keseimbangan antara kemahiran dan juga nilai. Baiklah, terdapat 4 fakta yang menarik tentang pendidikan di Singapura. Yang pertama adalah kaedah pembelajaran yang lebih menarik, iaitu para guru menghidupkan pelajaran dengan mengamalkan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Bermaksud, guru akan menyampaikan ilmu dengan cara yang menariklah untuk menarik minat pelajar. Sebagai contoh, ABM ataupun alat bantu mengajar yang dihasilkan oleh guru boleh menarik minat pelajar. Yang kedua adalah waktu pendidikan guru darjah. Pada setiap minggu,
Satu waktu diperuntukkan agar murid dan guru lebih banyak berinteraksi dan melengkapkan murid dengan kemahiran sosial dan emosional. Untuk pada setiap minggu akan ada satu waktu di sekolah, setiap sekolah lah di Singapura ni akan guru tidak akan mengajar ataupun mengurangkan pembelajaran, tetapi memperbanyakkan komunikasi antara guru dan juga pelajar. Dalam waktu ini pelajar ataupun dalam waktu ini guru akan bertanya tentang status ataupun keadaan murid tersebut dari segi sosial ataupun emosional. Pada waktu itulah guru dapat menilai ataupun melihat sama ada murid tersebut dalam keadaan baik ataupun tidak. Yang ketiga adalah program bagi pembelajaran aktif, iaitu menggalakkan pembelajaran di luar bilik darjah untuk memberi peluang kepada anak murid untuk mengetahui minat baru, mempelajari minat baru dan membina perwatakannya. Baiklah, pendidikan di Singapura juga mereka akan ada pembelajaran di luar bilik darjah. Di luar bilik darjah bermaksud ikutlah sama ada guru ingin buat dalam kawasan sekolah, sama ada seperti kantin ataupun di padang, tapi padang tu perlu ditutup lah, bukan di tengah-tengah matahari. Pembelajaran ini adalah untuk guru mengetahui lah minat baru pelajar, minat dan juga membina perwatakannya. Dan akhir sekali adalah kegiatan co-curriculum. Kegiatan co-curriculum ini adalah untuk memainkan peranan yang penting dalam membina perwatakan murid-murid, memupuk nilai yang baik dalam diri murid-murid, contohnya keyakinan diri, semangat juang yang tinggi, kreativiti dan kesedaran silang budaya. Slide yang seterusnya. Baiklah. Rumusan ataupun kesimpulan. Singapura mempunyai kaedah pembelajaran standard antarabangsa, infrastruktur pendidikan, suasana pembelajaran yang selesa di tengah-tengah keharmonian masyarakat berbilang budaya. Pelajar di Singapura juga bersedia awal untuk menjadi warga global yang berdaya saing. Bermaksud, Singapura ni, warganya ni berbilang kaum lah, sama seperti Malaysia. Malaysia ni kita ada Melayu, Cina, India dan juga banyak lagi lah. Untuk Singapura juga lebih kurang sama dan juga banyaklah warga yang berbilang budaya. Seterusnya, pendidikan di Singapura mengalami perkembangan yang pesat. Kurikulum yang ditetapkan merangkumi semua mata pelajaran termasuk pendidikan moral. Pendidikan moral menjadi fokus penting dalam merangka ataupun membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin dan perilaku sosial sehari-hari. Pendidikan pula untuk mengembangkan kreativiti anak didik khususnya di bidang teknologi maklumat. Bermaksud negara Singapura ni diorang menekankan sahsiah ataupun attitude ataupun perilaku dengan menekankan subjek ataupun pendidikan moral. Ini adalah untuk mencipta ataupun menjadikan seorang murid tu di usia muda lebih berdisiplin. Okay? Seterusnya adalah selain menganut kurikulum moden, institusi pendidikan Islam juga mempunyai titik utama sebagai Islamic Center dari Dewan Agama Islam Singapura, Dewan Penasihat yang memberi masukan kepada pemerintah periurusan berkenaan. Dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini, setiap etnik dan kumpulan agama mempunyai sistem pendidikan yang unik bagi mengekalkan identiti dan nilai masing-masing. Islam satunya boleh diketengahkan sebagai satu unsur penting yang menjamin kesejahteraan, keseksama dan perpaduan dalam masyarakat seperti ini. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.